tajuk kita adalah Az-Zakah. Jadi semua orang tahulah apa dia zakat ni. Baik, ta'rifuz zakati lughatan. Apakah ta'rif zakat dari segi bahasa? Lughatan an-numu waz-ziyadatu wal barakatu wal kathratu. Lughatan ta'rifuz zakati lughatan an-numu waz-ziyadah. Numu ni berkembang, subur. Ziyadah ni bertambah, berkat dan juga banyak. Ada segi bahasa, zakat itulah dia. Iaitu dia berkembang, dia bertambah, ada keberkatan dan juga dia makin banyak. Wa syar'an ismun li akhdhi syai'in makhsusin min malin makhsusin ala awsafin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin. Hunaka arba'atu kalimah makhsus. Wahid, ithnani, thalatha, arba'ah. Ada 4 perkataan makhsus. Ma ta'rifu zakah syar'an ismun li akhdhi syai'in makhsusin. Zakat itu adalah kata nama, isim untuk mengambil sesuatu yang tertentu daripada harta yang tertentu mengikut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada kelompok ataupun orang tertentu. Jadi ada 4 yang tertentu tu, iaitu mengambil ismun di akhdhi syai'in makhsus, syai'in makhsusin, sesuatu yang tertentu. Maknanya nak zakat tu daripada syai'un makhsus, benda yang tertentu, bukan semua benda keluar zakat. Ismun di akhdhi syai'in makhsusin min malin makhsusin, daripada harta yang tertentu. Maknanya daripada harta yang tertentu itu ada benda tertentu yang diambil. Maknanya daripada kelompok yang besar ada satu kelompok kecil yang diambil. Okey. Dan ala awsafin makhsusatin, adalah sifat-sifat tertentu tu. Bukan semua barang, bukan semua binatang, tak ada. Dan diambil tu untuk apa? Dibagi kepada li ta'ifatin makhsusatin, untuk diberikan kepada kelompok orang yang tertentu. Itu ta'rif zakat. Ad-dalilu ala masyru'ati zakah. Ma hiya al-adillah ala masyru'iyati zakah? Adillah. Dalilun, dalilani, adillatun. Itu dia yang tanya ustaz, apa dia adillah tuha? Siapa yang tanya tu? Adillah maksudnya dalil-dalil. Awalan qaulullah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakah. Suratul Baqarah. Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Hadhihi al-ayah dalilatun ala masyru'iyyati zakah. ثانيا من السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري. Hadis ni sepatutnya semua orang hafal ni, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, dibina Islam itu atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala 5. Syahadati an la ilaha illallah, syahadah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. 1. Wa iqamis salah, dan mendirikan solat, wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat, wal haji, dan juga menunaikan haji, wa shaumi Ramadan, dan juga berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi ini adalah hadzal hadis dalilun ala masyru'iyyatiz zakah. Aina huwa? Wa ita'iz zakah. Baik. Al-ijma' ajma' al-ulama'u ala masyru'iyyatiz zakah. Para ulama telah berijma', bersepakat bahawa zakat itu disyariatkan. Baik, rasa senang, Jadi hafalkanlah hadis ni, Ayat Quran ni hafalkan, ini senang. Hadis pun hafalkan juga. Bunyal Islamu ala 5. Ini berkait dengan rukun bunyan Islam, bunyan Islam ala 5, rukun-rukun Islam.
طيب حكم الزكاة ما حكم الزكاة اتفق العلماء على أن الزكاة واجبة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها ويكفر جاحدها. Telah bersepakat para ulama bahawa zakat itu wajib, iaitu apa maksud wajib kat situ, yusabu fa'iluha, diberi pahala orang yang melakukannya. Maksudnya siapa yang keluarkan zakat maka dia dapat pahala. Wa yu'aqabu tarikuha, dan didenda, diseksa orang yang meninggalkannya, dapat dosa lah. Bukan sekat itu saja, wa yukaffaru jahiduha, dan dihukum kafir orang yang mengingkarinya. Nanti kita akan lihat nanti apakah hukum orang yang ingkar untuk mengeluarkan zakat ataupun yang tak mau mengeluarkan zakat. طيب اتفق العلماء على أن الزكاة واجبة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها ويكفر جاحدها. أقسام الزكاة للزكاة قسمان. Untuk zakat ni ada dua jenis. Maknanya zakat ni dua jenis. Bukannya bila kita sebut rukun Islam itu adalah mengeluarkan zakat, jadi kena tahu detailnya tu. Jadi aqsamuz zakah, awalan zakatul fitri, ثانيا zakatul amwali. Zakatul fitri, al-fitru, zakatul fitri sadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan, iaitu sedekah. Bila sebut dalam bab ini, bila kita sebut sedekah ini bermaksud zakat. Bukannya sedekah sunat tu, tapi ia merupakan sedekah ataupun pemberian yang wajib bil fitri, dengan hari raya, bila menyambut hari raya menjelang Ramadan. Maknanya bila dah orang tu apa ni? Ya. Siapa tu? Ustaz ulang ya. Siapa tu tolong mutekan dulu ya. Zakatul fitri, sadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan. Sedekah yang wajib dengan berbuka ataupun berbuka daripada bulan Ramadan. Maknanya dah habis Ramadan lah. Sebab tu kita tengok nanti syarat, kita akan lihat di detail zakat fitrah ni, apa syarat-syarat dia ya. Baik, zakatul amwali. Az-zakatul wajibatu fima yamliku minal amwalil makhsusah. Zakat yang wajib terhadap apa yang dia miliki daripada harta-harta yang tertentu. Maknanya zakat harta ni diambil daripada harta orang Islam, dan harta-harta yang tertentu ada syaratnya. Jadi nanti kita akan lihat detail. Akan lihat detail zakatul fitri dan juga zakatul amwal. Baik. Masarifuz zakah. Masarifuz zakah. Masarifuz zakah ni maksudnya bila kita kutip zakat, bukan kita. Bila kita keluarkan zakat, siapa yang terima zakat tu? Amil. Amil yang terima zakat. Iaitu kalau kita sekarang ni pusat zakat lah ya. Secara profesionalnya sekarang ni lebih tersusun. Wali kamu, mereka penjaga kamu, mereka mengeluarkan zakat, bayar zakat tu pada amil, pada amil, dan amil ni dia akan serahkan kepada pusat zakat di wilayah masing-masing lah. Jadi bila zakat tu dikumpulkan, maka ada penerima zakat, penerima zakat. Baik, penerima zakat ni ada 8. Ada 8. Nampak tak 8 tu? Yang pertama siapa dia? Awalan al-faqir, al-miskin, al-amil, al-mu'allaf, al-raqib, al-gharimun fi sabilillah, ibnus sabil. Ada 8. 8. 8 ni ambil dari mana? Senang saja. 8 ni diambil daripada surah Taubah ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sadaqallah. Jadi sesungguhnya sedekah, kamu kalau baca Al-Quran, nampak perkataan sedekah itu bukan, jangan sebut terus sedekah-sedekah yang kita biasa jumpa tu. Tapi kena ingat juga sedekah itu antaranya ada yang memang disebut memang untuk sedekah yang wajib, iaitu zakat. Baik, jadi Allah Ta'ala sebut hanya sahaja sedekah ataupun zakat itu untuk siapa? Untuk fuqara, untuk masakin, untuk amilin, mu'allaf, wa fir riqab, gharimin, fi sabilillah, ibni sabil. Jadi ada 8. 8. Dan bila dia ada dalam Quran gini, maka kena bagi pada 8 tersebut. Dan kita patah balik. Lihat satu-satu. Al-faqir. Masarifuz zakah al-awwal al-faqir wa huwa man la mala lahu wala kasab au lahu malun wa kasabun la yaqa'u mawqi'an min kifayatihi. Siapa fakir? Iaitu orang yang tidak ada harta baginya. Itu orang yang tidak ada harta baginya dan juga tidak ada pekerjaan. Ni orang fakir. Ni fakir level tinggi. Siapa yang tak ada harta dan tak ada kerja. Atau lahu malun, atau orang yang ada harta, wa kasbun, dan juga ada pekerjaan, tetapi la yaqa'u, tapi tidak memenuhi keperluannya. Dia bekerja, dia ada harta, adalah sikit-sikit kan, tapi tak cukup. Sebab apa? Mungkin keluarga dia besar, ataupun dia banyak tanggungan-tanggungan yang lain, ataupun tak cukup, berapa ratus saja kan, mungkin 102 saja. Jadi itu dia ada harta ataupun ada kerja, tapi harta dan pekerjaan itu tidak mampu untuk menanggung keperluan harian dia. Okey, itu kita panggil fakir. Boleh ya? Baik. Thaniyan al-miskin wa huwa alladhi yaqdiru ala malin aw kasbin wa yaqa'u mawqi'an min kifayatihi walakinnahu la yakfihi. Miskin ni adalah orang yang mampu untuk memperoleh harta, dia boleh usahakan dapat duit ataupun boleh bekerja dan mencukupi keperluannya. Cukup keperluan dia, walakinnahu la yakfi. Tapi tak cukup mana sangat. Maknanya dia cukup makan je lah. Maknanya kalau dapat hari ni, dah habis. Mana orang kata cukup makan saja. Yang fakir ni memang tak cukup. Yang miskin ni cukup makan. Nak simpan-simpan. Jadi boleh bezakan fakir dengan miskin. Jadi agaknya boleh tengoklah siapa dia fakir, siapa dia miskin tersebut. Baik. Salisan al-amil. 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 Man huwa al-amil? Huwa as-sa'i alladhi yu'ayyinuhu waliyul amri lihasri amwaliz zakati wa tawzi'iha, iaitu pekerja yang ditentukan oleh waliul amri, oleh pemerintah, untuk mengutip harta zakat dan mengedarkannya. Ini yang asalnya. Iaitu amil ni, kamu nanti kalau yang lelaki ke atau perempuan ke, kalau pernah lihat, sepatutnya dibawa lah bawa bila ayah kamu ke nak bayar zakat tu, bawa kepada amil kat surau ke dekat mana-mana kan. Jadi lihat apa yang mereka buat. Jadi amil ni, bagi amil tu siapa dia? Iaitu sebenarnya adalah orang yang pekerja yang ditentukan oleh waliul amri, pemerintah. Kalau kita ni urusan agama semuanya di bawah sultan, ataupun yang tuan besar, kemudian diturunkan kepada pusat zakat, untuk melantik amil. Jadi mana amil ni sebenarnya dilantik oleh jawatan agama ataupun oleh sultan, sebab sultan adalah
penguasa untuk perkara-perkara yang berkait dengan agama. Jadi apa tujuan fungsi mereka ni? Untuk lihasri amwaliz zakah, untuk mengumpul harta zakat. Kamu kena ingat ya, kenapa sebut harta zakat ni? Dia tak sebut duit. Sebab zakat kita ada dua, zakatul fitri dengan zakatul amwali. Kalau zakat fitrah memang kita asalnya bayar dengan beras, tapi sekarang kita bayar dengan duit. Tapi ada lagi zakat yang lain, iaitu yang berkait dengan zakat harta, yang dia bukan berbentuk duit sahaja. Nanti kita jumpa ya. Iaitu untuk mengumpul harta, dan kumpul buat apa? Dah kumpul tu tauzi'iha, dan juga mengagihkannya. Maknanya bila sebut zakat ni adalah terima dan juga agihkan, bukan setakat terima sahaja. Jadi itu adalah amil. Baik, rabi'an al-mu'allaf. Okey. Al-mu'allaf huwa muslimun ahdum bil Islam yatawaqqa'u bi'i'ta'ihim ay yaqwiya islamuhum aw huwa muslimun dhu wijahatin wa makanatin fi qaumihi yatawaqqa'u bi'i'ta'ihim islama amsalihim. Jadi Ustaz dalam ni Ustaz ada sedikit pemerhatian lah. Ustaz tak pastilah salah cetak ke ataupun ini maksudnya. Ustaz tak rujuk lagi. Ustaz dapat rujukan sebenarnya tapi tak rujuk pada penulis kitab ni ya. Baik, dia begini. Siapa dia mu'allaf ni? Mu'allaf ni kalau kita sebut orang yang baru meluk Islam lah. Senang. Tapi baru tu berapa lama? Kita kata Ustaz Abid Liu yang setengah top sekarang kan. Dia tu mu'allaf. Wah, mu'allaf betul ke dia kan? Tengok-tengok dia lebih hebat lagi daripada orang Islam asal macam kita ni. Mu'allaf juga ke? Jadi kita tengok sebenarnya mu'allaf ni siapa? Mungkin ada tempoh 5 tahun ke? Adakah lepas 5 tahun tu masih panggil mu'allaf? Ataupun dia dah 30 tahun, mu'allaf lagi ke? Jadi itu kena lihat baliklah ya. Untuk bab zakat ni, al-mu'allaf siapa dia? Huwa muslimun ahdum bil Islam. Muslim yang baru memeluk Islam. Muslim yang baru memeluk Islam. Mu'allaf itu kan? Dan dijangkakan, dijangkakan bi'i'ta'ihim, dengan memberi mereka zakat tu, ayyaqwiya islamuhum, akan kuatlah Islam mereka. Maknanya orang baru peluk Islam, kita panggil mu'allaf, maka kita bantu dia bagi mereka ni zakat, dengan andaian kita kalau bagi mereka zakat nanti Islam mereka lebih kuat. Maklumlah mungkin mu'allaf ni dipinggirkan ke oleh keluarga, ada keperluan-keperluan, maka kita bagi sedikit duit zakat, maka dia boleh berdikari dan menambahkan keyakinan dia kepada agama Islam. Ataupun tadi Islam kan, yang pertama ni huwa muslim, sanian au huwa, Ustaz mengandaikan di sini tersilap sebab rujukan mu'allaf sini ada dua, sama ada muslim ataupun kafir. Jadi Ustaz nak perbetulkan dulu dekat sini. Kalau salah nanti Ustaz akan betulkan balik. Tapi berdasarkan rujukan, mu'allaf ni ada dua, sama ada yang muslim ataupun yang kafir. Kafir yang macam mana? Aw huwa kafirun dzu wijahatin wa makanatin fi qaumihi yatawaqqa'u bi'i'ta'ihim islama amsalihim. Ataupun dia adalah seorang kafir yang ada pengaruh, ada kedudukan pada kaum dia. Dan dijangkakan dengan bagi mereka ini zakat, maka akan mendatangkan, akan mengislamkan orang-orang yang macam mereka. Maknanya mungkin dalam kelompok orang asli itu, contohnya dibagi zakat kepada tok batin dia. Sebab apa? Sebab tok batin ni dia kafir. Tok batin tu kafir. Tapi tok batin, kamu faham, dia ni ketua kampung, ketua kabilah. Ketua kampung, tradisi tok batin orang asli, kalau tok batin buat, anak-anak buah ikut. Jadi tok batin tu dia zu wijahatin wa makanatin fi qaumhi. Dia ni ada kedudukan pada kaum dia. Dan diandaikan dan dijangkakan bila bagi tok batin tu, ya tawaqqa'u bi'i'ta'ihim, dijangkakan dengan bagi zakat kepada
tok batin tadi, maka yang lain-lain akan memeluk Islam. Jadi itu dua maksud mu'allaf. Mu'allaf ni, mu'allaf yang pertama yang kita biasa fahami, iaitu Muslim yang baru meluk Islam. Okey. Yang kedua adalah orang kafir yang ada kedudukan dan diandaikan, dijangkakan kalau kita rapat dengan dia, dengan bagi dia duit bantuan sedikit, maka orang lain pun akan memeluk Islam juga. Jadi itu mu'allaf ya. Jadi nanti Ustaz akan tengok baliklah yang ini. Ustaz menyangkakan wallahu a'lam, mungkin ada kesilapan. Taib. Khamisan ar-raqibu. Ar-raqib wa al-mukatabu alladhi ta'aqada ma'a sayyidihi al-maliki lahu ala an yajliba lahu aqsatan minal mali bijuhdihi. Hamba. Raqib ni hamba mukatab. Kalau kamu dengar hamba ni yang antaranya adalah hamba mukatab. Apa maksud hamba mukatab? Hamba mukatab ni yang dia ada perjanjian dengan tuan yang memilikinya. Kamu kena ingat, hamba ni dia macam barang. Maka kalau hamba tu, maka dia bukan barang milik tuan dia, said dia. Dan dia kena berusaha untuk bagi sebahagian harta dia, mana tuan dia kata, baik, dia kata contohnya, dia kata, "Dolah, engkau ni hamba aku, kalau engkau nak merdeka boleh, tapi kau kena bagi aku sekian-sekian, mungkin RM1,000 ke." Maka dia pun bekerjalah, dan kerja tu dia dapat duit. Pada masa ini duit tu dia boleh pegang, cukup saja RM1,000 dia bagi pada tuan dia, maka dia jadi seorang yang merdeka. Maknanya sekarang ni hamba mukatab adalah hamba yang dijanjikan kebebasan oleh tuannya bila dia memberikan jumlah duit kepada tuannya. Okey. Jadi kamu lihat sekarang ni bagaimana Islam membenarkan untuk duit zakat itu digunakan untuk membebaskan hamba. Kita tak nampak sangat sebab sekarang ni belum berlaku, dah tak ada perhambaan. Tapi kalau berlaku peperangan, ada perhambaan, maka hukum ni akan hidup semula. Wallahu a'lam. Sadisan al-gharimun. Man humul gharimun? Al-gharimun humul ladzina athqalathumud duyunu wa ajazu an wafaiha. Wa yu'ta haula'i ma yaqdiruna bihi ala wafai duyunihim allati hallat ajaluha ma'a ma yakfihim mat'aman wa malbasan. Al-gharimun, orang yang berhutang, iaitu orang yang asqalathumud duyun, orang yang ni macam mana ni alladzina, orang-orang yang telah memberatkan ke atas mereka oleh hutang-hutang mereka. Macam mana tu? Maksudnya mereka ni terbeban dengan hutang. Hutang banyak sangat. Orang Melayu kata apa? Hutang keliling pinggang. Okey, adalah wallahu alam apa puncanya tu, macam-macam lah puncanya kan. Dan ramai aja orang yang hutang keliling pinggang ni, tapi dia ada satu lagi dan dia tak mampu untuk menjelaskannya. Ramai orang yang hutang ni. Saya pun berhutang. Mungkin kalangan kamu pun ada penjaga yang berhutang kan. Tetapi ada lagi sifat dia apa? Bukan setakat dia berhutang, tapi dia lemah daripada membayarnya. Okey, maka diberikan fayu'ta haula'i, maka diberikan pada mereka itu daripada harta zakat sekadar mana apa yang boleh memampukan mereka untuk menyelesaikan hutang mereka yang telah tamat tempohnya. Maknanya ada hutang, maka diberilah pada mereka ni. Kata contohnya dia berhutang dengan, tak kira mungkin wallahu alam, mungkin pada Alung ke 20,000 contohnya kan. Maka boleh diberikan pada mereka sebahagian daripada harta zakat itu untuk mereka wafa duyunhim, untuk menjelaskan harta mereka yang telah sampai masanya,
bukan setakat bayar 20,000 tadi, tapi ma yakfihim mat'aman wa malbasan, beserta jumlah yang boleh mencukupkan untuk mereka akan berbentuk makanan ataupun pakaian. Maknanya kalau 20,000 plus lah, mungkin 20,200 ke ataupun 500, wallahu alam, ikutlah apa yang ditakdirkan, yang ditentukan oleh pihak berkuasa, oleh zakat lah, Baitul Mal kita, ya. Baik. Sabi'an fi sabilillah wa huwal mutatawwi'u bil jihadi fi sabilillah lid-da'wati ilal islami wad-difa'i anhu. Fi sabilillah iaitu orang yang suka rela berjihad pada jalan Allah Taala, sama ada untuk berdakwah, mengajak orang kepada Islam atau mempertahankan agama Islam. Ini sangat besarlah, nama orang yang berjuang, orang yang berjihad di jalan Allah Taala, sama ada untuk dia berdakwah, para pendakwah, orang yang sesiapa saja yang masuk dalam kategori pendakwah, maka dikirakan sebagai fi sabilillah, ataupun orang yang berjuang untuk mempertahankan agama Islam, sama ada apa bentuk sekalipun, pada di medan juang ke ataupun di medan-medan yang lain, asalkan di bawah kategori fi sabilillah yang dinilaikan oleh pihak zakat, maka boleh diberikan zakat. Wa akhiran, thaminan ibnu sabil wal musafiru safaran mubahan alladhi inqata'at nafaqatu safarihi fayu'ta ma yakfihi li safarihi dhahaban wa iyaban. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni apa dia? Anak jalanan. Bukan anak jalanan ya. Orang yang Ibnu Sabil ni siapa dia? Iaitu musafir. Orang yang musafir untuk musafir yang mubah, yang harus. Contohnya pergi ziarah balik kampung ke, ataupun dia nak pergi belajar ke, dari Bahau, nak pergi belajar kat Kelantan ke, pondok kat Kelantan, pondok kat Kedah ke contohnya. Tapi al-musafiru safaran mubahan alladhi inqata'at nafaqatu safarihi, yang terputus bekalan safarnya, dari Bahau sampai ke KL, putus bekalan. Putus sebab apa? Mungkin duitnya hilang ke, dia kena tipu ke, curi ke, ataupun memang macam-macam lagi lah. Maka dia boleh mendapat, mungkin dibuat aduan kepada masjid ke, masjid hantar ke Baitul Mal ke, fayu'ta ma yakfihi, maka diberikan kepadanya apa yang cukup untuk dia, untuk perjalanannya itu, zahaban wa iyaban, pergi dan juga balik. Sekira-kira dia sampailah, tak adalah nanti dia jadi gelandangan, gelandangan. Jadi ini boleh kita gelandangan lah ni, sebagai contohnya. Jadi kalau tak dibantukan, dia akan merempat begitu. Syurutu istiqaqiz zakah. Syurutu istiqaqiz zakah. Syarat-syarat melayakkan ataupun zakat. Apakah syarat-syarat yang melayakkan seorang itu mendapat zakat? Ini syarat umum. Kita tengok sini. Awalan al-Islam, adamul infaq, adamul qudrati alal kasbi, baladuz zakah, ghairu hashimiyin wala muttalibin. Awalan al-Islam, fala tudfa'u zakatu li ghairil muslim. Secara umumnya, penerima zakat tu mestilah Muslim, maka tidak boleh diberikan zakat kepada orang bukan Islam. Mana dia tak ada syarat kelayakan menerima zakat tu. Okay? Kecuali yang kita bincang tadi, bab siapa? Mu'allaf. Mu'allaf. Taib. Thaniyan, adamul infaq. Alla takuna nafaqatuhu wajibatan alal muzakki. Bukannya infak, iaitu hendaklah bukan nafkah dia tu wajib atas orang yang bagi zakat. Maknanya orang yang bagi zakat, pengeluar zakat tu, dia tak boleh bagi pada orang yang dia patut bagi nafkah. Contohnya, saya tak boleh bagi zakat kepada anak saya. Sebab apa? Sebab anak saya adalah penerima nafkah saya.
dia itu adalah wajib saya bagi nafkah ke atas dia. Okey, macam tu. Ha. Jadi kalau untuk inilah untuk secara individu, tapi nanti kalau kita bincang secara luas, kita akan dapat pendetailannya. Adamul qudrati 'alal kasbi, itu tak mampu untuk bekerja. Waladzi la yaqdiru 'ala kasbi ma yaliqu bihi, iaitu orang yang tak mampu untuk bekerja apa yang layak baginya. Maknanya orang tu dia syarat terima zakat ni adalah orang yang memang tak mampu untuk bekerja. Kalau dia tu sihat, sejahtera, maka bergantung pada nilah pada Baitul Mal lah, dia nak bagi tak bagi. Mungkin dia sihat tetapi ada kena rujuk pada yang 8 tadi. Yang 8 tadi tu. Jadi jangan kelirulah kalau tengok dia sihat tapi kenapa dia terima zakat? Agak-agak sebab apa? Dia sihat sejahtera tapi sebenarnya dia dikelilingi oleh hutang. Okey? Bila dikelilingi oleh hutang maka dia berhaklah terima zakat walaupun dia memang businessman. Jadi kena tengok itu secara detail. Rabi'an baladuz zakah. Ayakuna mustahiqqan lizakati mawjudan fi baladiz zakah. Hendaklah orang yang dia tu orang yang penerima zakat tu adalah orang yang layak terima zakat dan dia berada di negeri zakat itu diuruskan. Sebab tu kita lihat sekarang ni kalau Allah Alam kita tengoklah pada Baitul Mal negeri masing-masing, maknanya penerima zakat tu adalah orang yang tinggal dalam negeri zakat tu dikeluarkan. Khamisan ghairu hashimi wala muttalibi, iaitu bukan ay la yakunu min zawi qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukannya dari kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada Bani Hashim ataupun Bani Abdul Muttalib. Jadi ini adalah syarat-syarat penerima zakat. Baik, qada'uz zakah. Bukan solat dia kena qada', tapi zakat pun ada rupanya. Yajibu qada'u zakati ala kulli man istawfa syurutaha wa huwa islamun wa hurrun wa milkiyatun nisabi wa haulanil hauli. Wajib qada' zakat ke atas setiap orang yang mencukupi syarat-syarat zakat, iaitu Islam, merdeka, cukup nisab dan juga cukup haulnya. Nanti kita akan jumpa nanti apa maksud nisab? Nisab ni adalah qadar, haul ni adalah tempoh untuk zakat yang lain. Zakat fitrah dia tak masuk kat sini. Nanti kita akan jumpa insya-Allah. Baik, hukmu mani'iz zakah. Apakah hukum penentang zakat? Orang yang tak nak bagi zakat kita panggil mani'uz zakah. Fama hukmu mani'iz zakah? Untuk orang yang tak nak keluarkan zakat, apa hukum dia? Kita kena detail. Untuk mani'uz zakah ni ada salah satu ahwal, ada 3 keadaan. Yang pertama, al-munkiru biwujubi zakah, orang yang mengingkari kewajipan zakah. Thaniyan, al-jahidu biwujubi zakah, orang yang mengingkari kewajipan zakat. Yang ini dia mengingkari. Kita lihat dulu. Thalithan, al-bakhil. Al-bakhil. Baik. Yang pertama ni al-munkiru biwujubi zakati wa kana mimman yakhfa alaihi dhalika likaunihi qariba ahdin bil Islam aw nasha'a bi badiyatin ba'idatin lam yuhkam bi kufrihi wa yu'arifuhu biwujubiha wa tu'khadhu minhu, iaitu orang yang mengingkari kewajipan zakat dan keadaan dia bagaimana? Dia ni adalah mimman yakhfa alaihi dhalik, yang dia ni tak berapa reti sangat, yang tersembunyi padanya tentang kewajipan zakat. Dia macam bela dah tentang zakat ni. Mungkin likaunihi qariba ahdin bil Islam, mungkin dia ni baru saja memeluk Islam. Iyalah kan. Mungkin mualaf tadilah. Dia tahu semayang aja, yang lain dia tak tahu. Okey. Au nasha'a bi badiyatin ba'idatin, ataupun dia ni tinggal di Bibadiah, orang Badui, pedalaman sana tu. Tinggal jauh sangat. Dia tak pernah dengar pusat zakat ke apa. Dia tahu
Sembahyang, dia tahu sembahyang tapi sembahyang dia tak buat. Dia tahu, dia mengucap, lepas tu dapat hadiah, lepas tu dia sembahyang pun jarang-jarang kecuali hari raya. Zakat tu lagilah, puasa adalah sekali dua. Jadi keadaannya begitu. Maka kalau orang begini, al-munkiru biwujubi zakah, wa kana mimman yakhfa alaihi dzalik. Orang ni tak berapa jelas sangat pada dia tentang kewajipan zakat ini, maka lam yuhkam. Ingat ya, lam yuhkam bi kufrihi, tidak dihukumkan dengan kekufurannya, kekafirannya. Tak boleh kita kata dia ni kafir, murtad, tak boleh. Tetapi hendaklah diajar pada dia, wa yu'arrifuhu biwujubiha, bagi tahu dia, bagi tahu dia uncle, bagi tahu dia brother, ini rukun Islam, yang rukun Islam ni ada 5, bukan saja syahadat, tapi bila dah syahadat tu kena solat, kena zakat, puasa dan juga haji. Ada 5 rukun Islam tu. Jadi ini salah satu ya. Okey. Bagi tahu dia. Wa tu'khadhu minhu, dan diambil zakat daripada dia. Ambillah zakat tu daripada dia. Tapi dia asalnya dia tentang sebab apa? Dia tentang sebab dia tak tahu. Sekarang ni dia dah tahu. Okey? Kita kena ajarlah. Maknanya sebagai orang Islam, kita jangan cepat-cepat menghukum dengan kekufuran. Walaupun zakat tu rukun Islam, tapi kita kena detail. Tengok orang tu, dia tak bayar zakat kenapa? Dia tak solat kenapa? Dia tak pergi haji kenapa? Dia kena detail begitu. Ya? Bukan kita kata, oh dia tak bayar zakat, kafir. Tidak. Jangan semudah itu. Thaniyan, al-jahidu biwujubi zakati fahuwa kafirun wa yuqtalu bi kufrihi ba'dal istitabati. Orang yang kedua, dia memang dia tahu tapi dia ingkar tentang kewajipan zakat ni. Dia tahu, dia kata aku tahu zakat ni wajib tapi aku tak nak bayar. 1 sen pun aku tak nak keluarkan. Jadi orang ni dia bukan level pertama, dia level yang kedua. Dia tahu, dia bukannya qaribu ahdin, bukannya nasya'a bi badiyatin, tapi dia memang orang pekan, memang orang belajar, memang kita kata tidak ada lagi keraguan padanya, maka orang ni fahuwa kafirun, maka dia ni adalah orang kafir ataupun murtad, maka kafirlah dia. Wa yuqtalu bi kufri, maka dibunuh sebab apa? Sebab kemurtadannya tadi. Bila? Ba'dal istitabati, iaitu selepas dia diminta bertaubat. Maknanya atas kebijaksanaan pemerintah lah. Bila jumpa kelompok ini yang tak nak keluarkan zakat, sama ada individu, dia ada hukum yang berbeza tu ya, individu dengan kelompok. Kalau individu begini, kalau kelompok begini. Ini kita lihat secara umum, maka mereka ni diminta dia bertaubat, dipenjarakan, kalau bagi tempoh tak nak juga bertaubat, maka dibunuh. Dibunuh. Jadi mana ada sebenarnya nak bagi tahu hukum bunuh dalam Islam untuk orang yang mengingkari kefarduan zakat, selepas mana dia diminta istitabah. Mana makna istitabah? Iaitu minta bertaubat. Baik. Thalithan al-bakhil. Al-bakhil, orang kedekut. Al-bakhil alladhi la yuridu ikhraj az-zakati fahuwa 'asin wa fasiqun tu'khadhu minhu qahran wa yu'azzaru alaih. Iaitu orang bakhil, orang yang tak nak keluar zakat ni. Situasi yang ketiga, dia bukannya orang baru masuk Islam, dia tak mengingkarinya, tapi dia kedekut. Dia kedekut. Harta banyak, harta dia ada, contohnya yang wajib keluar zakat 25 juta, ataupun 40 juta, maka hendak diambil 1 juta daripadanya. 1 juta tu banyak tak? 1 juta tu banyak, tapi harta dia 40 juta. 40 juta tu wajib keluar zakat, 1/40 contohnya. Okey? 1 juta banyak kan? Tapi dia kedekut. Dia tak nak keluarkan 1 juta tu. Tak nak keluar zakat 1 juta. Maka apa hukum dia? Fahuwa 'asin. Yang tadi, yang kedua fahuwa kafir, yang kedua tadi kafir. Yang ketiga ni fahuwa 'asin. Ma makna 'asin? Iaitu orang yang derhaka. Wa fasiqun, dan juga orang yang fasik. Fasik sebab apa? Sebab dia melakukan dosa besar dengan tidak mengeluarkan zakat. Zakat tu adalah rukun Islam. Bila dia tak keluarkan, meninggalkan rukun Islam, melakukan dosa besar, maka dia adalah 'asin dan juga fasik. Maka tu'khadhu minhu qahran, diambil zakat daripada dia secara paksa.
Siapa yang ambil ni? Ingat yang ambil ni adalah pemerintah. Jangan individu yang ambil. Jangan orang kampung pandai-pandai paksa. Contohnya kambing dia dah cukup 40 ekor, ataupun mungkin dia bela 100 ekor ke, dan sepatutnya dia kena keluarkan zakat seekor kambing ikut haul dan nisabnya, maka orang kampung pandai-pandai ambil seekor. Ambil seekor daripada kambing itu, tak boleh. Yang tu'khadhu minhu qahran, diambil daripadanya zakat itu secara paksa adalah pemerintah. Sebab apa? Sebab kalau individu yang ambil nanti jadi fitnah. Jadi Islam tak nak benda-benda fitnah ni berlaku. Wa yu'azzaru alaih, dan dita'zir. Ta'zir ni kita akan belajar dalam bab jinayat, iaitu dita'zir. Sama ada ikut pada pemerintah lah, nak denda ke, didenda contohnya RM1,000, ataupun dipenjara 2 minggu, atau kedua-duanya sekali. Itu kita serahkan pada pemerintah. Intahaina min hukmi mani'iz zakah. Bila selesai hukum orang yang tak mau mengeluarkan zakat. Taib. Hikmatu masyru'iyati zakah. Hikmat pensyariatan zakat. Apakah hikmat zakat itu? Hikmatu masyru'iyati zakah. Hikmat pensyariatan zakat. Apakah hikmah di sebalik pensyariatan zakat? Taib. Awalan, ta'widul mu'ti alal karami wal ata', untuk membiasakan pemberi supaya bersifat mulia dan juga suka memberi. Al-mu'ti ni orang yang bagi zakat lah. Orang yang keluar zakat nanti dia akan suka memberi. Suka memberi. Thaniyan, izalatul hasadi, untuk menghilangkan perasaan hasad. Perasaan hasad siapa ni? Pastilah daripada tak kira sama ada daripada pemberi ataupun penerima. Maknanya bila orang yang kaya dia keluarkan zakat, maka dia akan dapat meredakan perasaan orang yang menerima. Tazkiyatun nufus. Salisan, tazkiyatun nufus, iaitu untuk menyucikan jiwa. Sebab apa? Macam mana kita nak kaitkan hubungan tazkiyatun nufus dengan zakat? Baik, bagaimana kalau ditanya, ma alaqatu tazkiyatun nufusi biz zakah? Apa hubungan tazkiyatun nufus dengan zakat? Kita faham beginilah, iaitu zakat maksudnya keluarkan harta. Siapa yang sanggup keluarkan harta dia untuk bagi orang yang dia tak kenal pun? Kalau bagi saudara dia mungkin dah, tapi ni bagi orang tak siapa-siapa dah kan. Jadi siapa yang mampu melawan jiwa dia, mengeluarkan harta dia, contohnya macam zakat Negeri Sembilan ni RM7, RM7, zakat fitrah ya, RM7. Siapa yang saja-saja nak keluarkan RM7 bagi pada sesiapa yang dia tak kenal? Kalau bagi kat saudara mungkin. Jadi di situlah datangnya melawan nafsu tersebut. Melawan nafsu dengan mengeluarkan sebahagian harta. Baik, apatah lagi kalau zakat tu, zakat harta, zakat pendapatan yang beribu-ribu jumlahnya. Jadi di situ datangnya penyucian jiwa bila kita mampu untuk melawan nafsu kita. Baik. Rabi'an, taqribul fawariqil ijtima'iyyati baina tabaqatil mujtama', mendekatkan jurang sosial, perbezaan sosial antara lapisan masyarakat. Maknanya masyarakat kita ni ada yang sangat kaya, ada yang kaya, ada sederhana, ada miskin, ada yang fakir. Jadi bila adanya zakat, kamu kena ingat zakat, disebut zakat ni bukan zakat fitrah saja, tapi zakat harta, zakat pendapatan, zakat pertanian, semua sekali itu. Bila mereka ni pengusaha, jutawan, usahawan mengeluarkan zakat, maka dia boleh merapatkan jurang antara yang pelbagai masyarakat. Jadi yang miskin tak tinggal miskin terus. Jadi mereka nanti akan dapat manfaat. Baik, khamisan, tanmiyatu amwalil mu'ti wa takfiriha, mengembangkan, menyuburkan harta orang pemberi dan juga memperbanyakkannya. Yakinlah, siapa yang mengeluarkan hartanya untuk agama Allah Ta'ala, maka harta itu sebenarnya tak berkurang, tapi dia akan bertambah. Yang penting keyakinan tu dibina. Bila dah yakin, maka orang tak akan takut untuk keluarkan zakat. Orang yang takut keluar zakat ni, mungkin dia nampak
Oh, keluar zakat 1,000 lah. Dia rasa takut. Tapi kalau keluar zakat sebab apa? Sebab dia tak nampak dosa pahala tu. Dia tak nampak keberkatannya. Bila nampak keberkatannya, yakin, maka dia akan yakin bahawa bila keluar zakat, nanti perniagaan, kehidupan lebih baik. Tanmiyatu iktisadil ummati wa tanzimiha, mengembangkan ekonomi umat dan juga menyusunnya. Iaitu ini dari sudut peribadi mungkin tak boleh, tetapi organisasi, maksudnya bila Baitul Mal keluarkan duit untuk bantu pekebun-pekebun, untuk bantu peniaga-peniaga, untuk bantu orang susah, maka ekonomi kita lebih meningkat. Ada orang nak berniaga ataupun orang yang terbeban dengan hutang. Jadi semua tu boleh diselesaikan dengan zakat. Sabian, sadadu hajatil fuqara, memenuhi keperluan orang-orang fakir. Orang-orang miskin, dia tak semua orang nak minta daripada orang lain. Jadi bila mereka dikenal pasti oleh Baitul Mal, maka keperluan mereka dipenuhi menggunakan zakat. Izalatul bukhli min nafsil mu'ti, menghilangkan sifat bakhil daripada diri pemberi. Maknanya orang yang keluarkan zakat ni sebenarnya menghilangkan sifat bakhil daripada dirinya. Kelas, Ustaz ingatkan sekali lagi, jangan kamu ingatkan zakat itu zakat fitrah saja. Zakat fitrah tak banyak, RM7. Kalau satu keluarga tu ada 10 orang, RM70 setahun. Mungkin tak rasa apa-apa. Tapi bila sampai pada zakat yang kedua, zakat harta, kena keluarkan seekor anak kambing ke, kena keluarkan RM5,000, RM10,000, RM500,000. Masa itu baru terasa. Tapi orang yang beriman, yang yakin bahawa zakat tu salah satu daripada rukun Islam, maka dia takkan rasa kedekut dan dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah hikmah yang boleh difikirkan di sebalik pensyariatan zakat. Baik. Al-masailul muta'alliqatu biz-zakah. Ada beberapa masalah persoalan yang berkaitan dengan zakat. Baik. Awalan, ma hukmu qabuliz zakati liman la yastahiqquha? Apakah hukum menerima zakat untuk orang yang tidak layak menerimanya? Jawapannya, la yajuzu qabuluz zakati liman la yastahiqquha wa idza akhadhaha yajibu radduha. Tak harus menerima zakat untuk orang yang tak layak menerimanya. Dia kaya raya. Dia tak ada hutang. Dia pun bukan Ibnu Sabil, dia pun bukan Fisabilillah, tak layak. Kalau dia terima juga, yajibu radduha, maka dia wajib untuk mengembalikannya. Baik, Thaniyan, hal tujza'ud dharifatul madfu'atu lid-dawlati 'aniz zakah? Adakah memadai cukai yang diberikan kepada kerajaan daripada zakat? Maksudnya, kalau zakat pendapatan ataupun cukai, bukan zakat pendapatan, cukai. Kalau cukai hasil yang diberikan pada kerajaan, lembaga hasil dalam negara tu, adakah bayar cukai itu boleh melepaskan daripada zakat? Okey. Kita orang Islam kena bayar zakat. Orang bukan Islam kena bayar cukai. Bahkan kita pun orang Islam pun bayar cukai pendapatan juga. Baik. Jawapannya, la tujza'ud dharifatul madfu'atu lid-dawlati 'aniz zakati li'annaha la tuwazza'u 'ala masarifiz zakah. Tidak memadai cukai yang diberikan kepada kerajaan daripada zakat. Tak lepas zakat. Kerana cukai itu tidak diagihkan ke atas masarif zakat, kepada penerima-penerima zakat. Baik. Salisan, hal tasqutu zakatu bil mauti? Adakah gugur kewajipan zakat dengan kematian? Maknanya orang tu meninggal, orang dah mati, wajib keluar zakat tak? Secara umum demikian, Jawab dia, idza stawfa syurutuz zakati wa mata qabla an yuaddiyaha yajibu 'alal warathati ikhrajuha. Bila cukup syarat zakat dan dia mati sebelum menunaikan zakatnya,
maka wajib ke atas waris untuk mengeluarkan zakat. Okey. Maka contohnya apa? Kita ambil yang terdekat ni ya. Yang terdekat adalah zakat fitrah, zakat fitrah. Antara syarat wajib keluarkan zakat fitrah adalah orang itu hidup di akhir Ramadan dan juga awal Syawal. Maknanya asal 30 Ramadan tu dia hidup, Isyak 1 Syawal tu malamnya dia hidup, kemudian lepas Isyak tu dia meninggal. Itu contohlah orang yang hidup pada akhir Ramadan dan juga awal Syawal, maka dia wajib keluarkan zakat fitrah. Maka kalau dia meninggal macam mana? Maka warisnya yang kena keluarkan. Sama juga macam zakat ternakan. Dia ada 40 ekor kambing, okey, kena keluarkan seekor kambing, tak sempat nak keluarkan, dia meninggal. Maka wajib juga, tak gugur kewajipan zakat tu, maka warisnya yang kena keluarkan. Baik, akhiran, ini apa yang kita ambil daripada zakat. Tahqiqul takafulil ijtima'i wa tanmiyatu iqtisadil mujtama'. Merealisasikan takaful ijtima'i dan juga menyuburkan ekonomi masyarakat. Gambar ni gambar apa ni? Dengan duit zakat, baitul mal kita, mana-mana negeri pun, apa yang boleh dibuat? Al-musa'adatu fi bina'il buyuti lil masakin. Bantuan membina rumah-rumah untuk orang miskin. Sebab apa? Sebab duit zakat yang dikumpulkan itu bukan saja diberi dalam bentuk tunai, tapi boleh diberi dalam bentuk ni. Bina rumah untuk penempatan orang miskin. Sebab mereka tu layak. Kemudian manhu ra'sil mali lil muhtajina fi insya'it tijarah. Manhu memberi, mengurniakan ra'sul mal. Ma huwa ra'sul mal? Ra'sul mal ni modal. Ra'sul mali kepala harta, bukan kepala harta tapi modal. Mengurniakan modal kepada orang yang memerlukan untuk memulakan perniagaan. Okey, pun boleh juga dengan adanya baitul mal yang tersusun, harta yang ada, maka ekonomi masyarakat boleh berkembang melalui zakat tadi. Itu saja untuk zakat wallahu a'lam. Kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf. Okey, boleh kita bincang lagi insya-Allah.